Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Jangan lupa perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah pukul 3 pagi esok waktu Malaysia di antara pasukan Inter Milan dan juga pasukan Manchester City bagi menentukan siapakah gegasi bola sepak Eropah yang sebenar. Kita lihat dahulu perkembangan bola sepak di arena tempatan. Insiden kad merah Giancarlo jadi tanda tanya. Kad merah yang dilayangkan pengadil kepada pemain pertahanan KL City, Giancarlo, mengundang pelbagai pertanyaan akibat daripada susulan gerakan pemain itu terhadap gerakan yang cuba menghalang Gomez untuk marah ke dalam kotak penalti. Halangan tersebut dilihat tidak dilakukan secara total dan ruang untuk Gomez juga masih lagi terbuka untuk melakukan larian. Tindakannya itu bagaimanapun mengundang padah. Apabila dia dilayangkan kad merah sekaligus kehilangan pemain itu sudah pasti memberikan kesan kepada pencaturan Bojang Honda dalam skuadnya. Kejadian ini berlaku ketika di City Boys menentang pasukan Penang FC di Stadium Bandaraya di babak akhir perlawanan. Luqman Hakim ketuai skuad muda Malaysia ke Piala AFF B23. FAM hari ini mengumumkan senarai 26 pemain skuad B23 kebangsaan yang akan menyertai kem latihan pusat untuk persediaan ke kejohanan Piala AFF B23. Pengendali pasukan E. Elevarasan mengekalkan seramai 15 pemain yang akan membantu kem negara dalam kejohanan Sukan C dan memanggil beberapa muka baru seperti Abu Khalil, Aiman Farhan dan juga Haris Mansur. Bintang sensasi muda negara Luqman Hakim kembali menyertai skuad Harimau Muda untuk memperkuatkan lagi pasukan. Malaysia bakal bertemu dengan Indonesia B23 pada 18 Ogos nanti dan kemudiannya menentang pasukan Timor Leste pada 22 Ogos di Chonburi, Thailand. Hanya 3 juara dan 1 naik juara terbaik akan layak ke pusingan separuh akhir. Harga tiket aksi debut Messi di MLS meningkat sehingga 1000%. Selepas Lionel Messi mengumumkan yang dia akan menyertai pasukan MLS, Inter Miami, sebagai kelab terbarunya, peminat sukan tersebut di Amerika Syarikat terus meningkat dengan drastiknya. Difahamkan juga harga tiket untuk aksi pertama beliau dengan pasukan itu dikatakan telah meningkat sehingga 1000%. Menurut laporan daripada sebuah jurnal sukan di sana, harga tiket naik begitu mendadak selepas berita perpindahan Lionel Messi ke Inter Miami telah pun disahkan. Salah satunya yang habis dijual adalah perlawanan menentang kelab Mexico, Cruz Azul, yang akan berlangsung pada 21 Julai ini. Ramai menjangkakan dan pemilik kelab, David Beckham, akan menggunakan perlawanan tersebut untuk memperkenalkan legenda Argentina itu. Harga tiket untuk perlawanan berkenaan yang pada mulanya dijual dengan harga $29 sahaja, kini telah mencecah sebanyak $329. Begitu juga dengan beberapa perlawanan lain seperti menentang pasukan New York Red Bull, daripada $30 meningkat kepada $401, dan menentang pasukan Los Angeles FC dari $81 kepada $422. Leeds United umumkan pemilikan baru pasukan. Leeds United yang akan beraksi di Liga Championship musim depan mengesahkan pemilikan baru oleh 49 Enterprise selepas persetujuan telah pun dicapai antara pemilik sekarang, Andrea Radrizzani, dengan syarikat tersebut. Menurut laporan yang telah dikeluarkan, Radrizzani akan menjualkan majoriti sahamnya kepada 49 Enterprise, menjadikan kelab yang dimilikinya sejak 6 tahun lalu itu seakan bertukar hak milik. Pertukaran pemilikan pasukan ini bagaimanapun akan mengambil masa beberapa minggu untuk diteliti dan diterima oleh AFL. Fokus mereka sekarang adalah untuk membawa semula Leeds ke EPL dan mengharapkan sokongan yang berterusan daripada peminat-peminat mereka. 49 dan juga pemilik pasukan American Football, San Francisco, membeli 15% saham Leeds pada 2018 dan meningkat kepada 44% pada 2021. Radrizzani membeli Leeds pada 2017 dengan nilai 45 juta pound dan kemudian sahamnya menyusut kepada 56%. Leeds sekarang ini adalah usaha untuk mendapatkan pengurus yang baru selepas Sam Allardyce tidak lagi bersama dengan pasukan dan Victor Orta turut meletak jawatan sebagai Director of Football di sana. Naby Keita akan sertai Werder Bremen. Bekas bintang Liverpool, Naby Keita telah mengumumkan akan menyertai pasukan Werder Bremen selepas meninggalkan Liverpool yang disertai sejak 2018 lagi. Kontraknya tidak akan disambung dan dia akan menyertai pasukan Bremen secara percuma pada musim panas ini. Dia datang ke Liverpool daripada pasukan RB Leipzig dengan nilai 52 juta pound, bertujuan untuk menyelesaikan masalah posisi tengah Liverpool. Dilihat tidak begitu memberasangkan dan selepas seringkali mengalami kecederaan, dia hanya melakukan sebanyak 129 penampilan sepanjang tempoh 5 tahun dia di sana. Dia hanya sempat melakukan 13 penampilan dalam musim lalu dengan hanya 3 penampilan dalam EPL dan selebihnya berada dalam pusat pemulihan kecederaan di sana.
Dia berharap akan kembali bersinar di Bundesliga selepas kali kedua berada di sana dengan rekod terbaiknya bersama RB Leipzig, iaitu 14 gol dan juga 14 assist dapat dia lakukan semula di Bremen. Everton tawar kontrak baru untuk Seamus Coleman. Seamus Coleman yang berusia 34 tahun sudah melakukan 400 penampilan bersama pasukan yang digelar The Toffees itu, termasuklah 25 penampilan daripada musim lalu. Telah ditawarkan peluang untuk terus kekal di Goodison Park pada musim depan. Selain beliau, Tom Davies juga akan ditawarkan perkara yang sama, tetapi Yerry Mina dan juga Andros Townsend pasti akan meninggalkan pasukan. Davies yang merupakan produk akademi pasukan melakukan sebanyak 20 penampilan musim lalu, mahu dikekalkan oleh Sean Dyche bersama dengan penjaga gol backup mereka, Andre Lonergan. Yerry Mina yang menyertai mereka daripada Barcelona dengan harga 27 juta pound akan meninggalkan pasukan selepas kontraknya tidak akan disambung lagi. Manakala Townsend pula kali terakhir bermain untuk pasukan adalah pada bulan Mac lalu. Penjaga gol mereka, Asmir Begovic, juga akan meninggalkan pasukan selepas menolak untuk menerima kontrak baru. Lautaro Martinez tarik minat Real Madrid, Chelsea dan juga Manchester United. Lautaro Martinez yang kini berusia 25 tahun telah berjaya menarik minat kelab-kelab ternama di Eropah seperti pasukan Real Madrid, Chelsea dan juga Manchester United. Dia yang beraksi dengan cemerlang bersama Inter Milan dalam musim lalu dengan menjaringkan gol sebanyak 21 gol dan juga 7 assist dalam Serie A, dan berharap akan menambah lagi rekod jaringan ketika menentang Man City di final UCL nanti. Mereka sebenarnya sudah lama mematikan Lautaro Martinez dan persembahannya yang memukau pada musim lepas membuatkan mereka semakin yakin untuk mendapatkannya. Real Madrid dilihat berada di depan dalam saingan ini selepas mereka sudah kehilangan Karim Benzema, Eden Hazard, Marco Asensio dan juga Mariano Diaz yang kesemuanya sudah pasti akan meninggalkan kelab musim panas ini, menjadikan rombakan pada posisi serangan amatlah diperlukan oleh Ancelotti pada ketika ini. Harry Kane juga berada di bawah radar Real Madrid, tetapi progres untuk mendapatkannya berjalan terlalu perlahan. Postecoglou yang merupakan pengurus baru pasukan Spurs dilihat sudah bersedia dengan penyerang pilihannya sendiri jika Kane mengambil keputusan untuk berhijrah nanti. Paul Pogba akan sertai Liga Pro Arab Saudi. Pemain tengah Juventus, Paul Pogba dilaporkan akan menyertai Liga Pro Arab Saudi, mengikuti jejak beberapa langkah pemain berstatus bintang yang sudah mengesahkan kehadiran mereka di sana. Pogba yang kini berusia 30 tahun itu dilihat berada dalam radar mereka, walaupun dia lebih banyak berehat daripada bermain dalam musim lalu. Walaupun dia dilihat sedang bergelut dengan prestasinya sendiri, dia menegaskan yang dia masih mahu kekal di Turin dan membuktikan yang dia masih berbisa di sana. Juventus pula dikatakan akan melakukan rombakan besar-besaran untuk menghadapi saingan musim harapan, dengan mereka juga akan menyertai Conference League, dan ini tidak menolak kemungkinan yang Pogba akan dilepaskan. Ben Foster akan bersama West Ham semusim lagi. Selepas aksi yang memukau oleh bekas penjaga gol pasukan England, Ben Foster, bersama pasukan itu, dia yang kembali daripada persaraan akan bermain selama satu musim lagi bersama dengan pasukan yang baru saja naik ke Division 2 Liga Inggeris. Dia yang beraksi dengan cemerlang dalam saingan mereka di National League, liga ranking kelima menuruti turutan daripada EPL. Dia diberikan kepercayaan oleh pemilik kelab iaitu bintang Hollywood, Ryan Reynolds dan juga rakannya dalam rancangan untuk meletakkan kelab mereka itu di saingan tertinggi Liga Perdana Inggeris. West Ham bersedia dengan pengganti Declan Rice. West Ham yang hampir pasti akan kehilangan kapten pasukan, Declan Rice, telah memulakan rancangan mereka untuk mendapatkan pemain lagi bagi menggantikan posisi pemain tersebut. Mereka dikatakan akan cuba untuk mendapatkan beberapa pemain yang berprofil tinggi seperti Edson Alvarez, Calvin Phillips dan juga João Palhinha. Mereka yang baru saja menjulang trofi Conference League pada hujung minggu lalu akan melakukan tawaran kepada pemain tersebut, sambil mereka akan melihat beberapa lagi option plan B sekiranya mereka gagal dalam play utama ini. Real Madrid sah dapatkan kembali bekas pemain akademi mereka. Real Madrid mengesahkan yang mereka akan mendapatkan semula pemain left back akademi mereka, iaitu Fran Garcia, yang kini beraksi dengan pasukan Rayo Vallecano. Mereka menawarkan kontrak selama 4 tahun selepas aksi yang memukau ketika dia bersama dengan pasukan Vallecano. Dia hanya terlepas 21 minit dalam kempen La Liga dalam musim lalu, memberikan dia peluang untuk kembali menyorong jersey keramat Los Blancos itu. Riyad Mahrez jadi sasaran pasukan Al-Ahli. Pemain sayap pasukan Manchester City, Riyad Mahrez, kini menjadi sasaran kelab Arab Saudi, iaitu pasukan Al-Ahli, selepas melihat kepada kontraknya yang akan tamat pada Jun 2025 nanti.
Presiden kelab tersebut, Walid Mu'ad, akan bertandang ke London bagi melakukan sendiri usaha perpindahan itu. Chelsea cuba pancing Valverde. Chelsea dilaporkan cuba memancing pemain Real Madrid, Federico Valverde, dengan menawarkan sebanyak 100 juta euro kepada mereka. Tawaran tersebut bagaimanapun telah ditolak dan mereka sekali lagi cuba menaikkan tawaran tersebut kepada nilai 120 juta euro bersama dengan nilai tambahan 20 juta lagi sebagai add-on. Tawaran Arsenal telah pun ditolak. Arsenal dilaporkan telah menawarkan secara rasmi kepada bintang Galatasaray, Sacha Boey, dengan nilai 12 juta pound, tetapi telah pun ditolak oleh gergasi Turki itu. Galatasaray mahukan tambahan 5 juta pound lagi untuk pemain itu dengan Arsenal sedang berkira-kira untuk mempersetujuinya ataupun mencari pelayanan baru. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.